Video kali ini saya akan beri ulasan perlawanan di antara Kuching City menentang Sabah FC. Tunggu selepas ini. Baiklah, sedia maklum bahawa Sabah FC sekali lagi menang perlawanan di antara Kuching City menentang Sabah FC. Tahniah untuk Sabah FC guys. Ya, bukan sesuatu yang mudah untuk menang di tempat lawan. Lagi-lagi kau main di tempat lawan, itu sesuatu yang membanggakan. Dan tahniah kepada Sabah FC kerana konsisten untuk menang 3 perlawanan berturut-turut. Cuma untuk perlawanan ni agak terganggu sedikit permainan Sabah. Kita tidak nampak permainan sebenar disebabkan padang Kuching City basah. Jadi kita nampak di babak pertama memang agak terganggu corak permainan Sabah FC. Kita tidak nampak permainan sebenar mereka, walaupun kesebelasan utama yang diturunkan adalah kesebelasan yang sama juga ketika perlawanan menentang PDRM dan Kelantan United. Dan biasa kalau padang basah begitu, kecederaan mudah untuk terkena kepada pemain. Kita boleh lihat di mana Rizal Ghazali pada masa yang pertama cedera. Memang sudah nampak lagi dia sudah memegang pahanya, tidak dapat lari, sehingga kan Kuching City hampir menjaringkan gol yang pertama. Tetapi kelincahan kepada penjaga gol ketika itu, Damien Lim. Apek tidak diturunkan ketika itu, tapi Damien Lim diturunkan. Mungkin ini sesuatu yang baik untuk Damien Lim agar dia tidak kekok sekiranya diturunkan pada perlawanan akan datang. Akibat Rizal Ghazali cedera, digantikan dengan Jeffrey Chu. Semua orang terkejut. Jeffrey Chu ni merupakan seorang penyerang pada tim sebelum ni, tim Pulau Pinang. Tapi bila masuk dalam Sabah FC, dia main di bahagian sayap. Semua pengulas pun terkejut lah kenapa Jeffrey Chu bermain di sebelah kanan. Tapi kalau perlawanan persahabatan pun memang nampak Jeffrey Chu ambil kedudukan Rizal Ghazali. Dan saya rasa dalam perlawanan persahabatan kita boleh lihat Jeffrey Chu pun bermain dengan baik. Dia saya boleh kategorikan hebatnya sama hebat dengan Rizal Ghazali. Jadi kalau dia ambil posisi itu pun tidak ada masalah. Dan dalam permainan ini juga kita dapat lihat mereka banyak bermain long ball dan bola tinggi lah. Dan itu betul-betul merosakkan permainan lah. Saya katakan pemain lincah seperti Sadil Ramdhani, Jelton, kita tidak nampak kehebatan mereka sebenar, sebab mereka ketika bawa bola sering tersekat di air, di lopak air, dilecak di padang. Namun begitu, Sabah akhirnya berjaya membuka jaringan pertama menerusi Sadil Ramdhani. Lontaran out daripada Daniel Ting kepada Pak Tesu yang dijaga ketat oleh defense Kuching City, tapi dia hulurkan bola tu ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, dan kebetulan kawasan tu kosong. Jadi apalagi Sadil Ramdhani, dia gunakan kelajuannya dan kelincahannya, dia hanya tendang terus masuk ke dalam gawang gol pasukan Kuching City. So pembukaan jaringan kepada Sabah FC. Dan sebelum berakhir masa pertama, di sini kelekaan kepada benteng Sabah FC. Nampak mereka macam seperti yang bermain menunggu masa habis, tapi tidak sangka Abu Kamara dia dapat menjaringkan gol penyamaan di minit-minit akhir separuh masa yang pertama. Walaupun kalau kita lihat betul-betul seperti offside, tapi apa boleh buat, keputusan pengadil adalah muktamad. Jadi Kuching City berjaya menjaringkan gol penyamaan 1-1. Pada masa yang kedua, begitu juga nampak awal permainan tu, di awal permainan Kuching City menguasai padang. Beberapa kali mereka cuba menyerang. Tapi kehebatan benteng Sabah, termasuklah Daniel Perez, Dominic Tan dan Irfan Zakaria, mereka memainkan peranan penting untuk bertahan. Dan kehebatan Damien Lim berjaya menghalang daripada Kuching City untuk terus menjaring. Dan akhirnya akibat padang basah itulah menyebabkan Kuching City tembus
Dan sekali lagi akibat padang basah itulah yang menyebabkan Kuching City bolos untuk kali kedua melalui Telmo. Kalau kita tengok gol yang kedua ni, sebelum gol tu ya Darren Lock cuba rimbat ya tapi tidak berjaya dan disambung semula oleh Telmo. Dan kita tengok memang punca kesalahan ke gol tu pun memang padang basah lah. Defend Kuching City pemain import tu pun tidak dapat bergerak kakinya kerana menyangkut di lopak air. Dan disitulah kesempatan diambil oleh Telmo untuk menjaringkan gol yang kedua untuk pasukan Sabah. Dan begitulah seterusnya, permainan agak terganggu dengan padang, hanya bermain long ball dan permainan tidak nampak kehebatan sebenar kedua-dua pemain. Walaupun kita nampak seimbang, mereka main long ball, jadi kelebihan kepada pemain yang tinggi lampailah. Dan kelincahan pemain-pemain seperti Sadil dan Telmo tidak nampak sangat. Dan Dato' Ong Kim Swee pun buat pertukaran pemain. Tidak semua pemain-pemain yang seperti yang sebelum ni dilakukan. Dia hanya mengeluarkan beberapa orang saja, termasuk seperti Stud Wilkie dan 2 orang pemain Sabah lagi di minit-minit akhir, tapi tidak dapat merubah apa-apa keputusan ya, sebab seperti yang saya kata tadi, padang agak mengganggu permainan. Dan akhirnya berkesudahan Kuching City 1, Sabah FC 2. Tahniah untuk Sabah FC. So kali ini Sabah FC telah dipotong untuk atas liga. Kini pasukan yang berada di atas liga tidak lain tidak bukan JDT. Sebab perlawanan yang ketiga ni mereka menang besar guys, 7-0. Bukan 7-0, 0-7. Negeri Sembilan sebagai tuan rumah 0. Dan Johor Darul Takzim 7. Gila guys. Macam label Manchester. Bukan Manchester, label Liverpool. 7-0 ya. Jadi tahniah juga untuk JDT. Kini saingan kuat di antara JDT dengan Sabah FC. Cuma kelebihan kepada JDT kerana jaringan mereka sangat besar, 7-0. Wow. Saya tidak sabar untuk melihat perlawanan di antara Sabah FC menentang JDT. Pasti akan ditunggu-tunggu. Jadi setakat itu saja ulasan saya untuk perlawanan ini. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Bola bosku. Assalamualaikum.